tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tonton Bapak, terima kasih karena terus setia dan bersama di dalam channel ini. Baru-baru ini telah tular satu maklumat, yaitu gaji Menteri Besar, gaji Ketua Menteri yang lebih tinggi daripada gaji Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tonton Bapak, mungkin ada yang beranggapan PMX mempunyai gaji yang lebih tinggi, menerima gaji yang lebih tinggi daripada mana-mana menteri besar di Malaysia dan juga ketua menteri serta Premier Sarawak. Namun saudara-saudara, hakikatnya PMX gaji Perdana Menteri lebih rendah daripada 6 MB dan juga ketua menteri termasuk Premier Sarawak. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan gaji bagi pemimpin-pemimpin tertinggi yang saya sebutkan sebentar tadi, berkaitan dengan gaji yang mereka perolehi, termasuk menteri besar daripada PAS, yaitu Menteri Besar Kelantan. Ini satu perkongsian daripada Harapan Daily bertarik 8 Ogos. Gaji MB Kelantan tinggi, tapi prestasi ekonomi terendah. Terbalik pula dengan Pulau Pinang. Adakah inilah yang dimaksudkan dengan bukan sekadar melihat berapa gaji yang diterima, tetapi dilihat daripada usaha seorang pemimpin ataupun menteri besar ataupun ketua menteri itu melakukan tugas di kawasan masing-masing. Jadi menurut perkongsian daripada Harapan Daily ini, rasanya seperti yang saya tahu, Ketua Menteri Pulau Pinang adalah mempunyai gaji yang rendah daripada Menteri Besar Kelantan. Jadi saudara-saudara, menerusi perkongsian ini, gaji Menteri Besar Kelantan mencecah sebanyak RM20,000. Sedangkan lebih rendah sedikit daripada PMX, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai PM menerima gaji sebanyak RM22,000. Gaji MB Kelantan mencecah RM20,000 walaupun mencatatkan prestasi ekonomi negeri terendah di Malaysia dengan KDNK per kapita pada tahun 2023 hanya RM16,000. Analisis kini Newslab mendedahkan gaji MB Kelantan adalah 119% daripada KDNK per kapita negeri. Angka itu sekaligus membuktikan wujudnya jurang besar antara gaji MB dan prestasi ekonomi negeri di Malaysia. Sebaliknya dengan KDNK per kapita RM72,000, Pulau Pinang mencatatkan KDNK per kapita tertinggi Malaysia pada 2023, tidak termasuk wilayah persekutuan. Namun gaji ketua menteri itu di negeri itu adalah yang paling rendah, yaitu RM14,000 sebulan. Ini bermakna keadaannya terbalik dengan Kelantan. Di sini gaji ketua menteri hanyalah 1/5 atau 20% daripada KDNK per kapita negeri. Menurut analisis itu lagi, perbandingan juga mendapati gaji MB Kelantan turut melebihi MB Negeri Sembilan dan Ketua Menteri Melaka, biarpun masing-masing KDNK per kapita berjumlah RM51,000 dan RM53,000. Selain itu dengan KDNK RM41,000, gaji MB Johor adalah RM14,000, jauh berbeza dengan laba bulanan diraih MB Kelantan. Malah gaji Speaker Kerajaan Negeri Kelantan menyamai Selangor, yaitu RM15,000 yang merekodkan KDNK per kapita tertinggi Malaysia. Saya makan turut mendapati gaji Speaker Kerajaan Negeri Kelantan melebihi Speaker Kerajaan Negeri Kedah, Terengganu dan Pahang, masing-masing RM14,000, Perak RM12,500, Pulau Pinang RM12,109, Melaka RM11,000, Negeri Sembilan RM10,000, Perlis RM10,000 dan Johor RM6,100. Jadi saudara-saudara, persoalannya kalau benarlah memang MB Kelantan mempunyai gaji yang lebih tinggi, tapi prestasi ekonomi terendah, bukankah itu satu hint untuk beliau dipecat ataupun beliau diganti? Itu menjadi persoalannya. Jadi tonton apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tonton
Akhirnya Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Han telah bersuara. Ini adalah berkaitan dengan rasuah yang berlaku di Malaysia. Saudara-saudara, sudah pasti rasuah ini tidak lari untuk kita dengar. Bahkan perkara ini ada yang sampai berkata bahwa rasuah ini sudah menjadi budaya bagi rakyat Malaysia. Jangankan ahli politik, namun rakyat Malaysia sendiri ada yang terlibat dengan rasuah. Di agensi besar, agensi kecil, dan di mana-mana sudah pasti kita pernah mendengar berkaitan dengan rasuah. Namun ini satu keputusan daripada Timbalan Ketua Polis Negara yang bagi saya pasti mengejutkan kepimpinan politik dan terutamanya kepada mereka yang sedang berhadapan dengan kes mahkamah berkaitan dengan rasuah. Pakat-pakat makan rasuah, kemudian pergi haji. Timbalan KPN tegur siapa? Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Han berkata, rasuah kini menjadi musuh nombor satu negara. Melihat kepada kerosakan akibat perbuatan itu kepada masyarakat dan negara. Menurut ucapan yang dimuat naik di akaun rasmi media sosialnya, Ayub Han berkata, pentingnya untuk semua pihak membantras rasuah dari peringkat atasan hingga ke bawah. Katanya, amat mendukacitakan apabila orang Melayu Islam sendiri seperti menganggap rasuah sebagai satu budaya. Dalam konteks rasuah ini, kalau kita betul-betul nak bantras, bagi betul-betul ada impak besar, ambil daripada atas. Kalau yang atas ambil tindakan, yang bawah akan takut. Tapi kalau atas dibiarkan, atas yang menggalakkan rasuah, bawah ini akan bermaharajalela. Amat mendukacitakan ada dalam kalangan orang-orang Islam anggap rasuah adalah macam satu budaya. Mereka anggap tak salah pun rasuah, semua boleh ambil rasuah. Inilah salah satu sebab kenapa kita sampai sekarang masih ada isu rasuah, isu yang besar yang saya boleh kategorikan sebagai musuh nomor satu negara. Jadi dengan ini mana-mana penyakau, perasuah, kaki rasuah, buaya, jerung yang terlibat dengan rasuah ini perlu ditangkap. Perlu ditangkap bagi kita untuk menerjemahkan apa yang dinyatakan oleh Timbalan KPN. Dalam pada itu, saudara-saudara, menerusi perkongsian yang lain. Menurut perkongsian daripada Cosmo.com bertarik 7 Ogos, kalau mahu bantras rasuah serta impak besar, ambil tindakan daripada atas, pemimpin atasan menurut Timbalan KPN. Khinzir ketika darurat boleh dimakan. Rasuah dalam apa keadaan haram. Ini satu kenyataan daripada Timbalan KPN yang saya amat setuju. Jelas beliau tindakan tegas perlu diambil. Bermula daripada pemimpin supaya anggota serta pekerja bawahan mereka takut untuk membolot rasuah. Jadi saudara-saudara, siapapun juga pemimpin hari ini yang terlibat dengan rasuah, mungkin mana-mana ahli politik, mungkin juga kepada kalangan rakyat Malaysia, inilah kenyataan Timbalan KPN yang perlu kita dengar. Dan ini pasti menakutkan semua kaki-kaki rasuah di Malaysia ini. Apa komen Anda berkaitan dengan kenyataan daripada Timbalan KPN itu?